Selamat pagi, friend. Bersama saya Ina Lovely Channel. Hari ini saya berada di Tabung Aci untuk menghadiri taklimat berpusat bagi penolong Pesurujaya dan penguasa daerah peringkat negeri Sabah. Dan taklimat ini, tuan-tuan dan puan-puan, dihadiri oleh pegawai-pegawai daerah, penolong pegawai daerah seluruh Sabah, dan juga majelis daerah seluruh Sabah. Dan bersama saya kali ini ialah pegawai daripada pejabat daerah Tenom. Ini dia, friend. Kita motor Muhammadiyah hari ini. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal ini. Halo. Selamat pagi. Ini dia pegawai daerah, pejabat daerah Tenom. Perkenalkan diri, tuan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan perempuan. Saya Sungkim Rumangun, pegawai daerah Tenom, selaku penolong Pesurujaya bagi menjalankan bansi penduduk di negeri Sabah khususnya. Pada hari ini kami menghadiri kursus, dan hari ini merupakan hari kedua. Mudah-mudahan setelah mengikuti kursus ini selama 3 hari, kita dapat menjalankan tugas dengan baik seperti yang telah diamanahkan. Dan saya selaku pegawai daerah Tenom berharap sangat kepada semua belia dan beliawanis yang khususnya mereka yang lapasan SPM agar dapat memohon jawatan pembansi sementara ataupun penyalur sementara, jawatan kosong daripada jabatan perangkaan, untuk sama-sama kita menjalankan tugas, khususnya menjalankan bansi penduduk dan perumahan di kawasan daerah Tenom. Harapan saya juga kepada semua penduduk daerah Tenom agar memberi kerjasamalah kepada semua pegawai yang telah dilantik oleh Jabatan Perangkaan Negeri Sabah apabila mereka nanti menjalankan tugas, agar semua jabatan yang mereka peroleh itu dapat digunakan untuk asas menjalankan ataupun mengagihkan pembangunan di setiap daerah khususnya di negeri Sabah. Terima kasih, tuan. Itulah harapan daripada pejabat daerah Tenom. Oke, bagaimana dengan persiapan PRN, tuan? Seperti yang kita sedia maklum, pilihan raya negeri Sabah akan diadakan tidak lama lagi. Penetapan calon pada 12 September, manakala hari pengundian adalah 26 September. Kita khususnya, saya selaku pegawai pengurus di daerah Tenom telah pun membuat persediaan awal. Pusat-pusat pengundian telah pun kita buat pemeriksaan, dan pada umumnya semuanya pusat-pusat tersebut boleh digunakan. Kemudian kita juga akan mengadakan latihan kepada petugas, khususnya KTM pada 1 September, dan 2 hari bulan adalah petugas-petugas yang lain. Jadi harapan saya agar semua parti-parti yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh SPR khususnya, dan kita mengharapkan agar pertandingan di antara parti itu berjalan dengan harmoni, agar persaudaraan kita dapat dipelihara dari semasa ke masa. Terima kasih. Terima kasih, tuan. Mungkin minggu depan kami akan dengan si Puan Masdiana mengadakan pemudugan. Boleh nggak tuh kalau dibuka secara terbuka? Kita boleh pakai ini media sosial. Iklankan Dan datang ke tempat pemudugan terbuka. Satu kaedah yang dapat. Kalau kita nak tunggu online, mungkin dia orang tahu, dia orang tak tahu. Sudah ada 104 lagi. Tapi itulah macam semalam tunjuk kan.
the whole country, we need more 84,000. 84,000. 84. Yes. Satu angka yang besar. Besar. Sedangkan yang 104 itu Sudah pening. semua mau jadi apa? Yang apa? Pembanci penjelia. Pembanci. Penjelia itu laku pula. Ya, penjelia tu sebab dia tinggi sikit RM72. Okey juga. 54 okey dah. Okey juga. Yang penting sebenarnya experience. 10 Ya. tahun sekali. Pengalaman itu penting. Ya, pengalaman. Dan itu boleh jadi dari apa? Waktu masuk dalam film ini juga. Ya, betul. Tak apa, kita akan usahakan lah. Ya. Cuma Tapi kalau ada apa-apa pertolongan kita, just call saya punya jabat operasi di Kota Marudu kan. ya, Ha. tak ada masalah. Dan yang satu lagi, kalau ada plan nak buat e-census untuk dalam pejabat, kita boleh datang sana. Boleh juga. Boleh. Kita bawa. Nanti kami akan bincang sama di apa perkiraan persediaan. Ya. Kemana kaedah kita seterusnya lah. Ya. Selain daripada ini persediaan PRN. Accidentally ya. Ya. Thank you, sir. Okey, right. Ini yang tiada negatif ini yang kita punya harga. Agak siling jembatan. Siling jembatan kita dapat dari mana itu? Yang dibuat Oh ya itu orang Sebelum mendengar taklimat, mereka berbincang dengan EDO pembangunan pejabat daerah Kota Marudu. dapat meluaskan lagi kerjasama dengan kemudahan bagi meningkatkan produktivitas jabatan seiring dengan harapan yang tinggi dari kerajaan kepada dosa untuk memohon mentaksir betul loh silakan itu. perkhidmatan hakiki yang bertepatan seiring dengan usaha bersama untuk meningkatkan kejayaan negara di bawah kerangka kawasan pembangunan bersama 2020 yang dihasilkan kerajaan dosa perlu memastikan tradisi yang dibesarkan ada tempat dan reliable bagi mencapai matlamat kerajaan dalam wawasan tersebut. Matlamat itu adalah selaras dengan Oh, agenda iya pembangunan betul. mampan Ini yang sustainable Ya lah, ini terkatakan. tapi yang saya perhatikan ini tinggal 45 kemahiran semua manusia Kenapa ini figure mistype dan terus ditingkatkan Hanya terendah. Dia tidak yang berbentuk pembangunan kapasiti building seperti pembangunan jabatan program SDG dan program-program lain yang dapat mengumpulkan kapasiti sistem. Saya amat bersyukur atas keikhlasan dan kepercayaan kerajaan terhadap kepentingan dosa dalam perancangan dasar negara. Hidupan pemantauan ini telah diperbesarkan melalui penambahan. Selamat pagi Puan. Ini pegawai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita akan temu bual beliau mengenai persiapan banci penduduk Malaysia ini. Perkenalkan diri Puan dan persiapan mengenai banci penduduk Malaysia. Terima kasih. Saya Suhaili binti Safi'i dari Jabatan Perangkaan Malaysia Putrajaya. Hadirnya saya di Sabah adalah untuk menghadiri taklimat berkenaan taklimat kepada penolong Pesuruhjaya dan juga penguasa daerah. Jadi di sini kami ingin kongsikan tentang persiapan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 yang mana kita akan jalankan secara dua fasa. Fasa pertama adalah secara online atau e-census bermula 7 Julai hingga 30 September dan fasa kedua secara temu ramah bersemuka pada 7 hingga 24 Oktober 2020. Mari kita sama jayakan banci Malaysia 2020, data anda, masa depan kita. Terima kasih Puan.
Okay. Jadi berdasarkan rekod yang kami terima, pengisian e-sensus di negeri Sabah masih lagi agak rendah, dan saya menyeru semua rakyat Sabah untuk sama-sama kita mengisi e-sensus, yang mana cara ini ataupun kaedah pengisian melalui online ini adalah lebih mudah. Semua orang ramai boleh mengisinya dengan cara mendapatkan invitation code yang boleh diperoleh melalui postcard. Sekiranya tuan-puan belum menerima postcard, jangan lungsing ataupun khawatir. Tuan-puan boleh melakukannya melalui pra-pendaftaran. Hanya login kepada portal mycensus.gov.my dan terus untuk dapatkan invitation code. Selain itu, kami juga masih membuka jawatan pembanci yang akan dilantik mulai 1 hingga 24 Oktober 2020. Marilah kita sama-sama menjayakan banci ini dan menyumbang kepada pembangunan negara. Selamat tengah hari. Sekarang ini kami berada di Hotel Tabung Haji, sedang menghadiri taklimat banci masa-masa berehat ini, friend. Kita dengarkan dahulu, kita temu Rama ini, bos Majelis Dewan Bandaraya. Oke, selamat tengah hari Tuan. Apa kabar Tuan? Baik, baik. Boleh berbual sekejap Tuan? Boleh, boleh. Sementara kita rehat ini kan. Perkenalkan diri Tuan. Nama saya Benedict Oliver Dedadu. Bertugas di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi di DKK. Inilah kan. Iya. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ya Tuan, semasa kita taklimat berpusat ini, apa dapatan yang Tuan perolehi? Oke, hari ini merupakan hari yang kedua dari segi taklimat banci. Sebenarnya saya terlibat banci ini yang kali ketiga. Artinya ini yang kali ketiga, kali ke-30 tahun. 2 kali sebagai penguasa daerah Banci, dan yang kini adalah penolong pesuruh jaya Banci untuk kawasan Kota Kinabalu lah. Jadi dapatan saya pada hari ini memang banyak benda yang kita pelajari, refresh balik, dan yang menarik tadi itu adalah berkaitan dengan etnik dan sub-etnik di Sabah yang begitu banyak, dan dipahamkan ini hasil daripada keputusan daripada banyak pihak dan telah diputuskan. Dan apabila kita lihat memang banyaklah, harap-harap tidak ada lagi sub-etnik atau etnik yang tertinggal lah di dalam borang Banci dari segi kode etnik nanti. Dan harapan Tuan masa perjalanan Banci ini, pertama sekali di kawasan bandar. Oke, harapan saya bagi kawasan Kota Kinabalu khususnya, sekiranya memang kemudahan internet kita itu ada, sila gunakan e-banci. Nampaknya e-banci ini lebih mesra untuk kita dan lebih mudah, dan dia juga mempunyai maklum balas kepada kita sendiri. Apa-apa yang kita isikan maklumat itu, dia akan bagi maklum balasnya kita. Jadi sekurang-kurangnya kita telah membuat satu profil untuk diri kita sebagai rujukan sendiri lah, selain daripada komitmen terhadap Banci lah. Tuan, difahamkan tadi Tuan di dalam taklimat itu kita masih kekurangan pembanci. Macam mana cara kita mau ambil pembanci ini Tuan, terutama sekali di KK ini? Ya, kalau di Kota Kinabalu ada kekurangan lebih kurang 700 orang. Jadi saya sudah sebarluaskan dan minta bantuan daripada para pegawai dan kaki tangan di DKK sendiri. Dan mungkin selepas
taklimat ini berakhir nanti kita akan menghubungi pihak kampung lah, mungkin kita akan berhubung dengan pengungsi NPKK sebab lokaliti yang berkaitan dan bersesuaian itu akan memudahkan. Kalau pembanji itu berasal daripada kawasan setempat, maka memudahkan tugasan beliau. Jadi mungkin pendekatan ini yang akan saya buat. Oke, betul, yang terbaik itu Tuan. Ya. Terima kasih Tuan. Dan ada apa-apa lagi Tuan mau ucap? Ya, saya ucapkan selamat membanci dan jangan ketinggalan di banci, karena maklumat ini penting untuk kita sendiri dan untuk negeri dan untuk negara kita, supaya mudah untuk bahagian ataupun jabatan ataupun kementerian yang berkenan untuk membantu kita sebagai warga negara Malaysia. Terima kasih Tuan. Halo friend, apa kabar? Hari ini kita merasa bertuah karena kita bersama dengan Tuan Pegawai Daerah Ngunjau di sana, yaitu Pegawai Daerah Semporna. Apa kabar Tuan? Sehat. Oh, saya mau temu ramah sedikit dengan Tuan, boleh? Oke, jadi saya mau kita pandang wajah Tuan Pegawai Daerah kita yang handsome boy ya. Ramai di luar sana mau tahu juga apa itu sedikit-sedikit mengenai taklimat ini Tuan. Coba bolehkah Tuan urai sedikit? Oke, masih Saudara Tina. Sebenarnya taklimat kali ini dipanggil oleh Jabatan Perangkaan Sabah untuk memberikan taklimat berkaitan dengan perjalanan banci untuk tahun ini di seluruh Malaysia untuk negeri Sabah. Jadi seperti yang kita maklum, semua penguasa, semua pendulum Suruhanjaya dan penguasa daerah telah dipanggil selama 4 hari di hotel raya yang dahulunya dikenal sebagai Tabung Haji Hotel untuk diberikan taklimat berkaitan dengan perjalanan, dan berbagai topik telah diberi maklumkan kepada kita. Dan saya percaya topik-topik seperti kawangan, penjagaan kawangan, penyelesaian borang, dan cara-cara untuk melaporkan hasil-hasil banci itu telah diterangkan dengan kita lah. Jadi saya amat yakin yang taklimat ini banyak mendatangkan kesan positif, banyak mendatangkan faedah kepada para petugas banci, terutama sekali pendulum Suruhanjaya dan penguasa daerah yang telah dipanggil untuk datang berkampung di sini selama 4 hari. Ya Tuan. Dan untuk daerah Tuan, senang Tuan. Oke, bagi pihak pegawai daerah yang juga telah dilantik sebagai pendulum Suruhanjaya bersama dengan 2 orang penguasa daerah, tidak sempurna mengharapkan sangat supaya para penduduk tempatan, ialah semua penduduk tidak kira lah yang berdokumen ke tidak dokumen, supaya dapat memberikan kerjasama kepada para petugas sama ada penyelia ataupun para pembanci yang akan dilantik kemudian untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada para pembanci untuk mereka menjalankan tugas seperti mana yang diarahkan kepada mereka lah. Dan pembanci Tuan cukup sudah di daerah Semporna. Setakat ini kita masih memerlukan sebanyak 175 orang pembanci, dan kita amat mengharapkan para belia atau siapa saja yang berkelayakan yang mempunyai sekurang-kurangnya sijil pelajar Malaysia untuk memohon secara online kepada Jabatan Perangkaan, ataupun boleh datang sendiri memohon secara manual kepada pejabat daerah, berjumpa dengan saya ataupun berjumpa dengan Cik Nur Syam ataupun berjumpa dengan Encik Hafiz sebagai penguasa daerah untuk membuat permohonan secara manual. Jadi kami amat mengharapkan kerjasama terutama di kalangan para belia di Semporna untuk memohon dan bekerja bersama-sama kepada kami untuk menjalankan proses banci tersebutlah. Jadi datang
datang di pejabat daerah sempurna lah kan kalau mau jadi pembanci. Iya. Mau bekerja sebagai pembanci dan penyelia, datanglah kamu ke pejabat daerah sempurna untuk memohon secara manual ataupun online saja. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain kan Tuan? Masih ramai semuanya. Seperti yang dimaklumkan kepada kita, masih ramai semuanya pembaca yang diperlukan oleh kerajaan lah untuk menjalankan proses banci tersebut. Oke. Banci ini akan berjalan daripada 7 hari bulan 10 2020 sehingga ke 24 hari bulan 10 2020 untuk bersemuka. Tetapi kepada mereka yang biasa menggunakan komputer, mereka boleh masuk ke www.mycensus.gov.my untuk e-census. E-census ini bermula daripada 7 hari bulan 7 2020 sehingga ke 30 hari bulan 9 2020. Dan ini sebenarnya lebih memudahkan tuan-tuan untuk dibanci lah oleh pihak kerajaan. Jadi mohon sangat tarikh tersebut perlu diingat sekali lagi. Sensus atau banci bersemuka ini diadakan pada 7 hari bulan 10 2020 sehingga 24 hari bulan 10 2020 di seluruh Malaysia, termasuk di Sempurna dan Kota Marudu. Oke, Tuan. Tuan, ada lagi mau tanya, boleh Tuan? Apa lagi mau tanya? Bagaimana persediaan Tuan PRN ini di Sempurna? Seperti mana juga dengan pengurus yang lain, kami telah pun dipanggil kami pun telah dipanggil beberapa kali mesyuarat dan taklimat sebenarnya, dan kami telah membuat persediaan yang sepatutnya lah, dan semua on time lah, on track, sehingga kepada calon, sehingga kemudian sehingga ke Pangeran Undi, semuanya dalam kepala kami dan semua kami dalam mood untuk pelayanan tersebut, dan tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Kami sentiasa bersedia dan dengan izin Tuhan kami akan dapat menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk di Kota Marudu. Siap siaga ini kan Tuan? Memang siap siaga. Tanya Tuan, memang sibuk ini pejabat-pejabat daerah seluruh Sabah. Iya. Kan Tuan? Kita akan menjalankan 2 program yang besar, banci yang diadakan 10 tahun sekali, dan pilihan raya yang sepatutnya kita buat 5 tahun sekali, tapi sekarang belum sampai 3 tahun kita sudah buat. So, itu adalah cabaran kita sebagai kaki tangan kerajaan dan sebagai kaki tangan kerajaan yang diberikan amanah tersebut. Kita akan sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan. Oke. Terima kasih Tuhan. Oke, jaga selamat diri. Menjalankan tugas. Oke, jaga diri. COVID masih ada. Hai. Oke.